رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mulakan pagi kita dengan selawat tafrijah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به العقد وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
perbanyakkan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita insya-Allah dengan keberkatan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah selesaikan segala urusan kita insya-Allah. Allah mudahkan, Allah lapangkan dada kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah bukakan jalan untuk kita dipermudahkan. Kita mulakan pagi kita pada pagi ni selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca doa selepas bangun tidur tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi pagi ni alhamdulillah, terima kasih pula tahniah kepada mereka yang sudah selesai puasa 6. Hari ni hari yang ke-8, Syawal yang ke-8. Mana kalau puasa tu bermula daripada 2 Syawal kan. Okay, hari ni dah selesai dah raya dah. Tahniah. Tahniah kepada mereka yang selesai. Yang belum tu boleh terus berpuasa. Dan bagi kaum ibu, kaum perempuan yang banyak nak kena ganti puasa, maka dalam kitab Kashful Litham disebut di bawah pendapat Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar dan Syekh Ramli dalam kitab Tuhfah dan Nihayah, bahawa boleh berpuasa qada, boleh berpuasa qada, niat puasa qada dan niat puasa Syawal disekalikan boleh. Ambil pandangan daripada Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli daripada dalam kitab Tuhfah, ada dinukilkan dalam kitab Kashful Litham. Jadi pada pagi ni kita sambung bacaan kitab Midrajul Fawatih, iaitu tangga pembuka ilmu, fi syarah Mishkatul Masabih, karangan Al-Fadil Ustaz Hasnul Hizam bin Hamzah, Maulana Hasnul Hizam. Itu pagi ni sambungan berkaitan dengan Rasul Muhammad Rasulullah. Kerana apa? Kerana dalam hadis yang dibawa ni berkaitan dengan hadis Jibril, iaitu satu hadis bagaimana malaikat Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Sayyidina Umar bin Khattab, waktu tu kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang lelaki yang putih jubahnya, pakaiannya putih, rambutnya hitam, tak nampak seperti orang musafir. Tapi nak kata orang dekat kami pun tak kenal. Datang kepada Nabi, duduk seperti duduk tahiyat, bertemu lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia letakkan pahanya, tangannya ke atas pahanya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi tentang Islam. Kemudian Nabi jawab, maka dia pun kata sadaqta. Kemudian Nabi tanya tentang iman, Nabi jawab. Kemudian dia jawab sadaqta. Kemudian tanya tentang ihsan. Kemudian ditanya tentang tanda-tanda kiamat. Jadi dalam hadis ni Jibril mengajar sahabat-sahabat, sebenarnya ada sahabat-sahabat kat situ kan, berkaitan dengan agama. Jadi dalam rukun iman itu terkandung beriman dengan antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulih. Jadi Rasul ni, jadi perbahasan hari ni, pagi ni, Rasul Muhammad Rasulullah. Allah SWT menghendaki daripada insan bahawa mereka mentaatinya. Jadi Rasul ni bukan sahaja baginda Nabi SAW. Terdapat berapa orang Rasul yang wajib kita ketahui? Ada berapa? 25.
bermula daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. 25 orang Rasul yang wajib kita ketahui, yang mana Allah menghendaki daripada insan. Maknanya Rasul ni manusia, tetapi bukan manusia yang biasa, iaitu mereka ini yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menghantar seorang manusia yang sempurna kerohanian dia. Maknanya Rasul ni Allah pilih di kalangan hamba-Nya yang mentaati perintahnya, yang suci, yang sempurna kerohanian dia. Orang baik-baik, bukannya orang bekas daripada orang jahat-jahat kan. Kalau kita ni mungkin ada orang yang dia dulu bekas penjenayah, bekas gangster, jadi imam kan. Bekas penjenayah tiba hafal 30 juzuk. Bekas penyanyi rock jadi pendakwah. Itu biasa. Tetapi para rasul ni bukan di kalangan mereka yang sebarang manusia. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan lelaki. Tidak ada nabi dan rasul ni perempuan, tidak ada, lelaki. Dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dipilih ni bukan sebarang manusia yang sempurna kerohanian dia, orang baik-baik di kalangan umat zaman tu. Dia lah yang terbaik segi akhlaknya, segi kerohanian, dan dipilih, diberi wahyu. Rasul ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik-baik, yang soleh kan. Kemudian diberi wahyu. Kemudian wahyu ni tadi, kalau Rasul dengan wahyu, dengan perintah-perintah yang disampaikan kepada mereka ni, para Rasul ni tadi, dia ditugaskan, wajib dia menyampaikan kepada kaum dia. Alhamdulillah, triang clear. Saya bacalah nama-nama yang ada dalam live ni, yang ada nama Ghazali Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abedi, selamat menonton. Farid Effendi, assalamualaikum. Itu semua yang menonton ni. Norizam Basri Zam. Kemudian Syam ada Syam TCR bin Ella Syari, isteri kepada sahabat saya Ramli Payelang. Triang Muhammad Syaril Farid Syafaruddin. Kemudian MO Salah, cikgu. Jadi Raus Dawih, Abang Raus. Jadi Rasul ni Muhammad Rasulullah. Jadi sini kita fokus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT menghendaki daripada insan bahawa mereka mentaatinya, maka Allah SWT menghantar seorang manusia yang sempurna kerohaniannya. Sebelum dilantik menjadi Rasul lagi pun, Nabi SAW orang yang sangat
sangat mulia, sangat-sangat berakhlak, sehingga kan Nabi ni digelar oleh masyarakat Arab zaman tu dengan digelar siapa Nabi ni, sebelum nanti jadi Rasul lagi, tapi Nabi ni digelar dengan gelaran Al-Amin, kan? Orang yang amanah. Masyarakat zaman tu nak simpan barang berharga ni, bank tak ada kan. Nak siapa nak suruh simpan orang yang amanah? Bagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam menyelesaikan masalah perletakan Hajarul Aswad, kan, masa tu Nabi muda, belum dilantik lagi menjadi Rasul. Umur Nabi baru 30. Waktu Nabi umur 35 tahun, Kaabah runtuh sebab banjir. Jadi nak meletakkan Hajarul Aswad yang dah jatuh tu, nak letak ke tempat dia balik tu, bergaduh. Jadi nak selesaikan masalah, macam mana nak selesaikan? Kita cari siapa yang mula masuk ke dalam kawasan Masjidil Haram ni, maka kita lantik dia menjadi macam hakim, putuskan macam mana cara. Kita ikut je cakap dia. Tengok yang masuk tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah tentulah berpuas hati, kerana yang masuk tu, yang nak jadi hakim untuk menyelesaikan masalah peletakan Hajarul Aswad tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masa tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dilantik menjadi Rasul, tapi mereka mengetahui bahawa ini orang yang sangat amanah, Al-Amin. Tapi bila Nabi dilantik menjadi Rasul sewaktu berumur 40 tahun, mereka yang kufur tetap kufur. Bila Nabi seru mengajak kepada menyembah Allah yang Esa, Tuhan yang Esa, maka ramailah di kalangan Arab Quraisy yang dogi-dogi ni, macam-macam kata Nabi, gila lah, sihir lah, macam-macam. Maka Allah hantar seorang manusia yang sempurna kerohaniannya agar insan yang lain dapat mengikutinya. Sebab yang nak jadi Rasul ni, Allah hantar orang yang sempurna kerohaniannya, segi akhlak dia, segi perangai zahir dan batin, kan? Supaya apa? Supaya insan lain dapat mengikuti dan mengetahui kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan melihat kepada utusan tu. Tengok, kan? Ini tengok, kalau Rasul tu satu orang yang dusta, satu orang yang tidak amanah, dan tu orang pun hilang kepercayaan. Jadi itu Allah lantik Rasul ni satu manusia yang sempurna. Oleh sebab itu Rasul itu perlu dihantar daripada golongan insan itu sendiri, bukan di kalangan manusia, bukan di kalangan malaikat, manusia sendiri. Sebab tu Rasul ni wajib bersifat siddiq, amanah, tabligh dan fatanah, dan harus bagi Rasul itu bersifat seperti manusia, berkahwin, tidur, makan, nak bergaul dengan masyarakat, ada anak, harus. Tetapi harus bagi Rasul ni bersifat seperti manusia, tetapi tidak sampai merendahkan martabat seorang Rasul. Tidur, Rasul ni harus Rasul bersifat seperti sifat manusia. Tidur, manusia biasa tidur, Rasul pun harus dia tidur, sebab dia manusia, bukan malaikat. Tetapi tidur Rasul itu tidak sampai merendahkan tahap seorang Rasul. Kalau manusia biasa ni tidur, tidur lepas subuh kan tidur sampai pukul 1 tengah hari.
kan? Tapi Rasul, baginda Nabi SAW tidak tidur, walaupun mata tidur tetapi hati Nabi tidak tidur. Nabi makan harus, tapi bukanlah makan macam manusia biasa macam kita ni. Kejap-kejap makan, kejap-kejap makan, kejap-kejap makan, kejap-kejap makan. Kerana kalau seorang Rasul bersifat seperti macam tu sehingga merendahkan martabat, dia boleh menjadi fitnah. Apa ni Rasul ni? Kejap-kejap makan, kejap-kejap makan. Hidup makan. Jadi satu. Ini merendahkan martabat seorang Rasul. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Maknanya Rasul ni adalah manusia, bukan di kalangan malaikat. Tapi jangan disamakan seperti manusia biasa. Lebih-lebih lagi baginda Nabi SAW adalah seafdal, semulia-mulia makhluk yang Allah jadikan. Tidak ada makhluk yang paling mulia mengatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususiat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak ada bayang-bayang. Mulianya Nabi itu, Nabi tidak ada bayang-bayang. Kerana kalau Nabi itu ada bayang-bayang, nescaya mereka yang memijak bayang-bayang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun boleh jatuh jadi kafir. Nabi tidak ada bayang-bayang. Di tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dihinggapi oleh lalat. Kita ni kadang-kadang lalat hinggap kan, kadang bunyi lalat halau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur tetapi tidak tidur, walaupun mata baginda sallallahu alaihi wasallam pejam, tetapi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia. Segala mukjizat yang dikurniakan kepada nabi-nabi terdahulu juga dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa dikurniakan mukjizat boleh menghidupkan orang yang mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga boleh menghidupkan orang yang mati. Bukan kata orang yang mati, tunggul kayu yang dah lama mati pun boleh bergerak kerana dipanggil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan yang dikurniakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. La ilaha illallah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surah Al-Kahfi ni. Surah Al-Kahfi. Dalam ni dikata surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi macam tak ada pula baca tu. So kita tengok surah Al-Kahfi ayat 110. Yang terakhir, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha, yang diberi wahyu, ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu, Nabi diwahyukan untuk menyampaikan risalah, nak menyampaikan dakwah
nak menyatakan bahawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sahabat daripada Kelantan, Askar, Soja Maklimi, apa khabar Maklimi? Kemudian Muhammad Ridwan. Kita baca kitab pagi ni, bukan pagi ni saja, daripada habis Syawal itu, kitab Midrajul Fawatih. Kitab Midrajul Fawatih. Berkaitan yang ni berkaitan dengan perbahasan hadis Jibril, iaitu berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Hadis Jibril. Jadi dalam hadis Jibril ni, malaikat Jibril berkaitan dengan apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Iman, Islam dan ihsan inilah rukun agama. Iman yang berkaitan dengan rukun iman, wajib kita belajar perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun iman. Maka dalam pelajaran apa kita nak cari ustaz-ustaz yang mengajar ni pelajaran berkaitan dengan rukun-rukun iman? Maka kita belajarlah ilmu tauhid, akidah. Cari ustaz-ustaz yang mengajar ilmu tauhid, yang membicarakan tentang perkara-perkara iman. Kemudian perkara-perkara yang ditanya oleh malaikat Jibril berkaitan dengan Islam, iaitu rukun-rukun Islam, 5 perkara tu. Jadi wajib kita mempelajari ilmu yang membicarakan tentang rukun-rukun Islam, berkaitan dengan sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Maka mana kita nak cari pelajaran apa, ustaz mana, ustaz yang mengajar pelajaran apa, kita nak duduk nak dengar ilmu yang berkaitan dengan Islam ni, iaitu ilmu fiqh. Iaitu ilmu yang membicarakan tentang solat, ilmu membicarakan tentang puasa, ilmu yang membicarakan tentang zakat. Kemudian soalan malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ihsan. Ini juga rukun agama, iman, Islam dan ihsan. Mana kita nak belajar ilmu apa, subjek apa ni, ihsan ni? Maka kita carilah ustaz-ustaz, guru-guru yang mengajar ilmu tasawuf, berkaitan dengan ini, membicarakan tentang ihsan, tentang amalan-amalan batin, sabar, ikhlas, jangan ada riya, jangan ada ujub, jangan buruk sangka, jangan sombong. Itu semua terkandung dalam ilmu-ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Selamat menonton azran jami'an. Disebabkan ini, Rasul itu akan memahami kehendak dan keperluan manusia. Jika malaikat mereka tidak akan memahami manusia, maka Allah hantar di kalangan manusia menjadi Rasul, dilantik menjadi Rasul, diberi wahyu. Kemudian Nabi Rasul ni akan sampaikan kepada kaum dia. Apa yang disampaikan daripada Rasul-Rasul dulu, apa yang disampaikan? Dia nak sampaikan tentang la ilaha illallah. Semua Rasul menyampaikan perkara yang sama, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Rasul-Rasul tak diutuskan untuk cerita tentang macam mana kita ni, wahai kaumku, bagaimana kita nak meningkatkan ekonomi masyarakat kita ni. Tak ada. Para Rasul dihantar bagi tujuan untuk mengenalkan kaumnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Bawa kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itu maksud dihantar para Rasul kepada kaumnya. Maka kerja-kerja Nabi itu hari ini disambung oleh kita, maka kerja-kerja dakwah tu disambung oleh kita.
kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kerja-kerja dakwah ni disambung oleh kita. Hari ni kita bawa kerja-kerja Nabi, kan? Kita sampaikan kepada masyarakat, kepada seluruh sahabat-sahabat kita, orang ahli keluarga kita, nak mengenalkan manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi bagi maksud ni, maka Allah utuskan Rasul di kalangan manusia, kerana manusia memahami apa kehendak manusia. Antara malaikat tak sama jenis, kerana malaikat itu dicipta daripada cahaya. Malaikat dicipta daripada cahaya, tak sama. Malaikat tidak ada nafsu. Kalau dihantar malaikat, kan, tak tidur-tidur malaikat. Jadi macam mana kita nak contoh dalam kehidupan seharian? Kita kata nak contohi malaikat, tak terikut kita. Maka Allah hantar Rasul di kalangan manusia. Disebabkan ini, Rasul ini dapat memahami kehendak dan keperluan manusia. Kedua-dua kalimah syahadah ini ialah kalimah iman dan amal. Ini kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi dua kalimah ni tadi, kalimah iman dan amal. Iman dan amal. Amal tu nak ikut siapa? Mengikut amal perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut malaikat tak terikut. Kerana apa? Malaikat ni tidak ada nafsu. Ada malaikat yang hari ni, sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi telah melihat ada malaikat yang sujud sampai hari kiamat. Kita sanggup sujud daripada lahir sujud sampai tua, sampai mati sujud. Tak terbuat kita amal malaikat. Ada malaikat yang sedang berdiri qiyam, sebagaimana perbuatan sembahyang kita ni. Perbuatan sembahyang kita ni adalah perbuatan malaikat. Tapi malaikat dia tak buat macam kita. Yang malaikat ada yang berdiri sampai kiamat, sujud sampai kiamat, rukuk sampai kiamat. Tapi perbuatan-perbuatan malaikat ni dihimpunkan, maka diberi kepada kita ni hadiah. Sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj tu hadiah. Maka perbuatan kita ada di rukuk, sujud, apa semua tu, duduk antara dua sujud, semua perbuatan kita ni adalah perbuatan sama dengan perbuatan malaikat. Tapi kita 5 minit je malaikat yang sujud sampai hari kiamat. Malaikat banyak. Itu malaikat yang sedang bersoft, sedang bersujud, sedang berkiam, sedang rukuk. Ramai. Kita tak wajib pun kenal nama dia. Yang wajib kita kenal malaikat ni 10. Kan? Jibril, Israfil, Izrail, Malik, Ridwan, kan? Malaikat apa lagi? Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Jadi Rasul ialah Nabi yang diutuskan dengan syariat yang baru, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah penutup bagi segala. Nabi dengan Rasul ni tak sama. Makna tu tak sama. Tapi Nabi ni, ada Nabi yang tak menjadi Rasul. Nabi, dia tak jadi Rasul. Dia Nabi. Tapi kalau Rasul, pastilah dia Nabi. Rasul ni dia wahyu, Nabi pun. Rasul dengan Nabi ni sama-sama lelaki. Manusia juga, sama manusia. Manusia macam mana? Sama juga manusia yang dipilih oleh Allah SWT, yang terbaik, yang sempurna kerohanian dia, akhlak dia baik. Kemudian dia lelaki, dipilih oleh Allah, diberi wahyu, sama diberi wahyu. Apa beza dia?
Nabi dengan Rasul. Nabi ni dia wahyu tu kemudian untuk diri dia. Dia tahu untuk dia beramal sendiri. Tapi Rasul dia tahu kan, kemudian dia kena sampaikan. Wajib disampaikan walaupun mendapat tentangan, walaupun orang tak layan dia. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sampai 900 tahun lebih. Bini dia pun tak layan dia. Tak percaya dengan dia. Anak-anak pun tak percaya dengan dia. Dia ni apa ni tak betul apa semua. Tapi dia wajib menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kalimah la ilaha illallah. Jadi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup. Tidak ada Rasul lagi. Tidak ada Rasul lagi yang selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku Nabi. Tak ada lagi Nabi. Penutup dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi yang terakhir. Khatimul Anbiya, penutup bagi para Nabi. Maka mengakulah Musallamah Al-Kazzab, mengaku dia Nabi. Mengakulah Kahar, orang Malaysia kita, mengakulah dia Nabi. Ada pengikut dia. Nanti sampai masa nanti akan datang Dajjal, mengaku dia Nabi. Mula-mula dia mengaku dia Nabi, kemudian dia mengaku dia Tuhan. Maka pengikut dia pun ramai pengikut dia. Tak ada Nabi lagi lah. Tidak ada Nabi selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tiada nabi selepas aku. Sebab tu kena belajar tauhid, kena belajar akidah. Kan? Maknanya Nabi sendiri menyatakan wa innahu la nabiyya ba'di. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi ni diutus, dalam kitab Injil, kitab Taurat, ada dah diceritakan akan ada Nabi yang terakhir, kan, yang bernama Ahmad. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan lepas Nabi tak ada lagi Nabi, kan? Tidak ada lagi Nabi. Kalau yang ada pun, yang akan turun membantu umat Islam, iaitu Imam Mahdi yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Imam Mahdi, dan yang akan turun membantu Imam Mahdi iaitu Nabi Isa. Tapi Nabi Isa turun tu bukan sebagai Nabi yang terakhir. Tak ada Nabi Isa turun pun akan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi Isa datang bukan bawa risalah yang baru, tak. Dia tetap, Nabi Isa ni tetap Nabi yang kedua terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan diutus baru ni, bukan. Kerana Nabi Isa alaihissalam Nabi yang diangkat. Nabi yang diangkat, tidak Nabi yang diangkat. Waktu kaum dia nak bunuh dia, salib tu, Allah gantikan dengan satu orang yang lain, maka Nabi Isa diangkat. Dalam hadis ini Nabi SAW telah mengatakan tiada Nabi selepas baginda. Bila penafian seorang Nabi berakhir, maka dengan sendirinya penafian seorang Rasul juga, kerana Nabi adalah umum dan Rasul adalah khusus. Bila dia kata wa innahu la nabiyya, bila Nabi, kan, penafian seorang Nabi berakhir, maka dengan sendirinya penafianlah seorang Rasul. Bukan kata dia Nabi tak ada Nabi tak lepas tu ada Rasul, tak ada, ternafi. Kerana Nabi adalah umum dan Rasul adalah khusus. Mengikut kaedah nahwu, apabila nakirah berada di bawah kalimah nafi, berarti penafian tersebut secara umum. Oleh itu, sesiapa yang mengaku bahawa dia adalah Rasul selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang mengaku dan orang yang percayai menjadi kafir. Wa iyazu billahi min zalik.
Siapa yang mengaku dia menjadi Rasul, kemudian ada pengikut, maka orang yang mengaku dan orang yang mempercayai juga menjadi kafir. Wa iyazubillah min zalik. Macam mana dengan pengikut-pengikut Rasul yang mengaku diri dia Rasul, orang Melayu? Dia kata nama dia Kahar. Orang tua ni nama dia Kahar. Dia mengaku dia menjadi Rasul bagi orang Melayu. Lepas tu ada pengikut-pengikut dia. Maka pengikut-pengikut yang mengaku jadi Rasul, yang mengikut dia menjadi kafir. Ini berlaku, bukan tempat lain, di Malaysia kita. Mengaku Tuhan pun ada pengikut. Mengaku dia ni Tuhan pun ada pengikut. Yang mengikut ni pula ada di kalangan ustazah yang belajar Mesir pun ada jadi pengikut kepada Ayah Pin. Dia kata dia ni Tuhan kerajaan langit. Dia pun dah mati. Kan? Ni sebab tu pentingnya kita mempelajari ilmu tauhid untuk memantapkan akidah kita, pegangan kita, supaya tidak terpesong. Tidak terpesong daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Sambung akan datang berkaitan dengan iqamatus solah, iaitu mendirikan solat. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jadi kita tutup dengan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, فتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نورك، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. من رأى وجهك يسعدك، يا كريم الوالدين، حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب
بسلام عليك صلوات الله عليك عليم السر وآفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع صالحات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب بسلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Baca 3 kali kan. Tiap-tiap pagi baca 3 kali, petang baca 3 kali, insya-Allah. Kita ni ada dalam hadis Nabi SAW. Saya baca ni, dia terlindung daripada segala bala, segala kecelakaan, segala bala bencana yang datang secara mengejut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Hafal. Yang ni kena hafal. Ini hadis Nabi SAW. Nabi suruh kita amalkan. Baca, siapa baca waktu pagi ni, insya-Allah sampai petang dia tidak akan ditimpa bala, dia tidak akan ditimpa bencana yang datang secara mengejut. Kalau kita bawa kereta pun insya-Allah kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pergi bekerja pun insya-Allah kita selamat. Insya-Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Yakin dengan apa yang disampaikan oleh sabdaan Nabi SAW. Hafal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis samai wa huwas samiul alim. Kalau tak hafal dia boleh buat secara nasyid lah. Kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. InsyaAllah amalkan. Saya dulu pernah baca ni, waktu hari tu nak kena langgang kereta. Tapi Masya Allah, dengan berkat beramal dengan hadis Nabi ni, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Ngam-ngam betul-betul kereta tu kena dah. Motor dah kena kereta tu. Boleh, tapi berhenti, ngam berhenti. Begitu juga saat jalan ni, jalan seperi ni kan, lembu
bawa kereta tengah laju kan, jadi berlembu melintas, ngam-ngam keluar pula brake yang betul-betul tak bergerak tu. Masya Allah, kita tak tahu kan, kalau kena tu mau 5-6 bulan tersadai kereta kat bengkel, susah kita kan. Jadi beramal dengan doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan tak percaya. Ni dalam musim corona apa? COVID-19 ni. Kita nak elak lindung diri kita, minta kepada Allah Subhanahu taala. Apa nak doa apa, doa yang sebagaimana diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan satu lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita ada penonton kita, Notam Nazar daripada India. Beliau ni pernah duduk di Malaysia, sekarang ni duduk di India kan. Jadi ada saudara kita Notam Nazar from India. Apa khabar India? Syamsul Anas. Ya betul, kena amal. Memang kena amalkan kerana ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok, boleh rujuk hadis doa-doa. Kita buka kitab tajuk doa-doa. Kitab tu apa? Muhtahkab hadis tu. Dalam tu kita tengok doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu doa tu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nabi suruh baca 3 kali pagi. Nescaya dia akan terlepas daripada bala bencana yang datang secara mengejut. Salam Ustaz, ni orang daripada India, Notam Nazar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhyiddin, apa khabar? Muhammad Nur Hadi, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di India okey tidak ada, di India tidak ada. Kalau di Malaysia ni kita ada, tak boleh nak pergi jauh-jauh, nak balik kampung pun tak boleh. Saya di Negeri Sembilan nak balik ke Pahang tak boleh, dah 3-4 bulan tak balik kan. Jadi macam mana kita nak lindung diri kita daripada bala, daripada bencana yang datang secara mengejut. Kita tak bersedia ni, tiba-tiba kena bala, kena bencana yang datang secara mengejut. Maka kita beramallah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Izzat Abdul Aziz sekarang berada di, masih lagi kuarantin ya Izzat? Masih kuarantin lagi. Ni ada Izzat Abdul Aziz, anak murid saya sekolah rendah dulu, balik daripada Universiti Madinah, tapi kena kuarantin. Notam Nazar, okey, baru lepas subuh. Di India baru lepas subuh. Okey Izzat, beraya duduk hotel tak apa Izzat. Duduk hotel makan tanggung. Hari tu anak Cikgu Nurlita Jaafar balik daripada Mesir, bakal doktor gigi, baru lepas subuh. Jadi anak Cikgu Nurlita Irfan baru balik daripada Mesir, yang belajar doktor tu kena kuarantin juga 14 hari kan. Jadi hari ni yang balik daripada Madinah juga kuarantin, raya di hotel. Tak apalah, tak ada masalah. Tapi anak Cikgu Nurlita dulu sempatlah raya di Rombau kan. Hari ni 10 Syawal, hari ni 8 Syawal. Bagi mereka yang, siapa yang nak dapat puasa pahala seperti pahala setahun,
maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maksud dia, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, oh hari ni keluar alhamdulillah, seronoklah ayah kau. Hadi tu, Hadi mana? Hadi. Oh Hadi, astagfirullahalazim. Oh Hadi, Tokikan Semilang. Okey. Apa tadi apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ni berkaitan dengan puasa 6 di bulan Syawal ni. Nabi kata siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapat pahala seperti pahala setahun. Dia dapat pahala seperti pahala setahun. Iaitu dijelaskan dalam kitab Kashful Lisam, karangan Syekh Zainal Abidin bin Ahmad Al-Fatani. Dalam kitab tu dijelaskan, puasa sebulan di bulan Ramadan, Allah gandakan pahala dia seperti pahala 10 bulan. Kemudian pahala 6 hari di bulan Syawal, Allah gandakan seperti pahala 2 bulan. Jadi 10 bulan campur dengan 2 bulan. Maknanya kalau siapa puasa 10 hari sebulan bulan Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat pahala seperti pahala setahun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan bagi mereka yang belum berpuasa, silakan teruskan puasa. Habiskan puasa 6. Bagi yang mereka dah puasa 6, dah habis daripada 2 Syawal, hari ni raya. Dah boleh makan dah boleh sarapan pagi hari ni kan. Jadi Izzat bukan tak cam, tak tengok gambar rupa Adi. Kita ada dalam live Facebook saya hari ni ada Izzat Abdul Aziz, bekas anak murid sekolah rendah saya ni. Dia baru balik daripada Mesir, sekarang karantin, dan alhamdulillah hari ni balik. Begitu juga saya ada sahabat Facebook saya daripada India, Notam Nazar ni. Jadi India pun macam Malaysia juga, lockdown yang tak berapa nak ketat kot. Di Malaysia dah 8 Syawal, di India 7 Syawal. Masya-Allah. Umat Islam di India macam mana? Umat Islam di India, kalau ikut laporan surat khabar ni, umat masyarakat Islam di India macam dizalimi. Wallahu a'lam. Kena tanya orang India sendiri lah yang duduk di sana. Jadi kita mulakan pagi kita, jangan lupa kita membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Baca dengan yakin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi. Tak ada yang boleh memberi mudarat pun. Tak ada yang boleh memberi mudarat. Tidak ada yang boleh memberi mudarat, melainkan setiap mudarat yang datang kepada kita, penyakit pun tak ada penyakit yang boleh datang berjangkit sendiri, tak ada, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda tu boleh memudaratkan melainkan dengan izin Allah Subhanahu. Jadi kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian ada doa lain yang Nabi ajar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ni doa-doa ni kalau kita tengok dalam
Ratib al-atas pun dibaca. Bismillahirrahmanirrahim dibaca. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada ulama-ulama dulu susun dalam ratib-ratib mereka. Antaranya ratib al-atas ada doa-doa ni. Doa-doa warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudahi dengan pagi ni. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.